Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan inayah serta kehendaknya jua, maka kita dipanjangkan usia sehinggalah kita bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Pertama-tama marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmat di atas panjangnya usia sehinggalah dipertemukan pada Ramadan tahun ini. Ramadan yang penuh dengan keistimewaan, Ramadan yang penuh dengan kelainan, Ramadan yang penuh dengan segala ujian, iaitu Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini yang kita sambut dalam keadaan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Hadirin pendengar, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Apa khabar keadaan iman tuan-tuan dan puan-puan? Apa keadaan amalan tuan-tuan dan bagaimana persediaan tuan-tuan dan puan-puan menyambut Ramadan tahun ini? Pusat Islam USM ingin merakamkan ucapan tahniah ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Ramadan Al-Mubarak, Ramadan yang diberkati kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah di mana jua tuan-tuan dan puan-puan berada. Hadirin mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pusat Islam USM ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berusaha Profesor Dr. Muhammad Faisal Rafiq Muhammad Adikan di atas inisiatif beliau agar Pusat Islam USM menggerakkan perkhidmatan Ramadan, menyambut Ramadan dalam keadaan Ramadan atas talian. Pusat Islam USM juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua barisan kru, antaranya ialah pihak produksi daripada PTPM, juga semua pegawai Pusat Islam USM atas usaha menggerakkan Ramadan online ataupun Ramadan secara atas talian. Tajuk yang diamanahkan kepada saya sempena Ramadan online ataupun sempena menghidupkan e-derma ke tabung Masjid Al-Malik Khalid Pusat Islam USM sempena Ramadan ialah Ramadan yang dirindui. Hadirin mukminin, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian. Mungkin kita akan sentiasa merindukan ibadah harian ataupun ibadah mingguan. Saban tahun, saban minggu apabila menjelang sahaja hari Jumaat, kita akan ke Masjid Al-Malik Khalid Pusat Islam USM. Kita akan mendengar khutbah. Kita akan mula membuka hati dan minda serta perasaan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dalam bentuk mingguan. Sama ada dalam bentuk hadir ke masjid, mendengar khutbah atau menyalurkan sumbangan dalam bentuk mingguan pada setiap kali Jumaat. Namun hal demikian tidak berlaku apabila kita diuji dengan sedikit wabak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, COVID-19 dan juga Perintah Kawalan Pergerakan. Justru ini semua tidak menghalang untuk kita meneruskan sesi muhasabah dan juga sesi penambahan ilmu dan amal untuk kita memaknakan ihya Ramadan pada tahun ini. Hadirin mukminin, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi Allah. Jadi bila kita membincangkan tentang Ramadan yang dirindui, persoalan yang timbul dalam hati kita, adakah kita benar-benar mendambakan Ramadan sehinggalah dambaan kita itu membuahkan rasa rindu sehingga ternanti-nanti bilakah Ramadan akan menjelang, bilakah Ramadan akan mengunjung timba di rumah kita, bilakah Ramadan akan mula menawarkan segala pakej ibadah dalam kehidupan kita seharian. Ini semua persoalan yang mengundang kepada jawapan dan persediaan. Bagaimanakah persediaan kita untuk menyambut Ramadan? Hadirin mukminin, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi Allah. Para ulama salafus soleh yang terdahulu seringkali berdoa di bulan Sya'ban dengan doa yang cukup masyhur.
Allahumma kama barik lana fi Rajab wa Sya'bana balighna Ramadan. Ya Allah, seperti mana kau berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ini doa yang sering kali dibaca, yang meniti di bibir para salafus salih, orang-orang yang terdahulu daripada kita, mengharapkan redha dan matlamat. Betapa besarnya pengharapan kepada Allah agar Ramadan ini sampai kepada kita, dipanjangkan usia. Sampaikanlah Ramadan kepada kami dan panjangkanlah usia kami sehingga kami sampai kepada Ramadan. Jadi tuan-tuan, kita mestilah berasa syukur dan merasa takjub di atas kurniaan, nikmat panjangnya usia. Allah benarkan kita untuk menjengah masuk ke dalam madrasah Ramadan. Biarpun Ramadan pada tahun ini Ramadan yang sunyi sepi, sunyi daripada salat tarawih di masjid, sunyi daripada berbuka puasa di masjid, sunyi daripada berhimpun secara beramai-ramai di tempat masjid dan juga tempat berbuka puasa, sunyi daripada tadarus Al-Quran, sunyi daripada segala amalan yang menjadi rutin apabila menjelang bulan Ramadan Al-Mubarak. Namun tuan-tuan hadirin mukminin, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi Allah, apabila kita sering berdoa agar sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, panjangkanlah usia kami sehingga kami sampai ke bulan Ramadan, ini menjengah dan menjentik hati kita betapa bagaimana persediaan kita untuk menyambut Ramadan yang kita rindui. Hadirin mukminin, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi Allah, bila sebut tentang Ramadan, kalimah ra mim dad alif nun membentuk perkataan Ramadan, bulan yang sangat diberkati. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Taala pilih untuk diturunnya Al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang dituntut kepada kita, difardukan kepada kita untuk berpuasa sebulan, bukan sehari, bukan 3 hari seperti puasa sunat, atau bukan puasa yang di bulan yang lain kita tidak dituntut, namun menjadi satu tuntutan sebulan di bulan Ramadan, seperti mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan, ditulis ke atas kamu akan tuntutan berpuasa sebulan di bulan Ramadan, seperti mana tuntutan itu difardukan kepada umat sebelum kamu, agar kamu beroleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin, tuan-tuan puan-puan, justru alhamdulillah, segala syukur pada Allah, pada hari ini, pada hari Jumaat yang diberkati ini, kita dipanjangkan usia untuk berada di bulan Ramadan. Dan Ramadan menuntut kepada kita perubahan kepada diri, keluarga dan masyarakat. Jadi Ramadan yang kita rindui adalah Ramadan yang kita isi dengan segala tuntutan dan juga matlamat kenapa Ramadan ini hadir dalam hidup kita dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah, kalimah ra di situ ada salafun soleh mentarifkan ra itu ialah Ramadan yang kita cari ialah ra redha Allah. Jadi bila kita masuk ke bulan Ramadan, yang kita cari ialah redha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala ibadah yang menuntut kepada pemerhatian manusia. Kita tak dituntut untuk berada secara ramai-ramai, tapi kita dituntut untuk menghidupkan Ramadan dalam keadaan bersendirian ataupun berjamaah bersama keluarga kita. Apakah kerana inilah yang dituntut oleh Ramadan, iaitu kita mesti memburu redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesiapa yang berpuasa dan menunggu Ramadan itu hanya untuk mendapat redha Allah, dia tergolong dalam golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang mendirikan, yang berpuasa Ramadan semata-mata untuk mencari keredaan Allah, iaitu mendirikan Ramadan itu dengan penuh penghitungan dan penghisaban, muhasabah diri mencari redha Allah, maka Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu.
Hadirin mukminin, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah sekalian. Ra iaitu redha Allah Subhanahu wa taala. Mim, tuan-tuan, bila mana Ramadan hadir dalam kehidupan keluarga kita sempena COVID-19 dan juga PKP, Ramadan menuntut iaitu mim maghfiratullah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita bermuhasabah dan merenung diri, kenapa Allah Ta'ala uji kita, keluarga kita, masyarakat dan negara kita dengan ujian yang sedikit. Mungkin daripada hasil muhasabah tersebut semata-mata tidak lain tidak bukan adalah untuk Allah mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila mana kita bermuhasabah dan kita mula menyantuni satu demi satu segala kesilapan dan dosa kita yang lalu, maka Ramadan merubah diri kita serta keluarga kita melalui maghfiratullah yang kita cari, iaitu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini boleh melahirkan redha Allah yang kita dapat melalui ra. Mim maghfiratullah iaitu mengampunkan dosa kita yang lalu, dosa kita, dosa isteri kita, dosa suami kita, dosa anak-anak kita, dosa keluarga kita dan dosa muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan hanya dengan sebab dosa inilah yang menghalang turunnya rahmat Allah dalam bentuk Allah hilangkan wabak dan musibah yang kita lalui ini. Dhad dan alif nun yang membentuk kalimah Ramadan. Dhad itu ialah dhamanullah. Allah Ta'ala turunkan redanya kepada kita melalui Ramadan. Allah Ta'ala tawarkan keampunan dosa, maghfiratullah melalui Ramadan. Apa yang Allah Ta'ala ingin berikan kepada kita? Allah Ta'ala menjanjikan, iaitu dhamanullah. Allah Ta'ala janjikan kepada kita, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh menghidupkan puasa dan Ramadan. Seperti mana yang Rasulullah pernah sebut dalam hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa kerana Allah dengan penuh perhitungan, maka Allah mengampunkan dosanya yang lalu. Bagaimana keadaan orang yang telah diampunkan dosanya yang lalu? Tidak lain tidak bukan tempat bagi hamba-hamba yang Allah ingin ganjari di atas segala kebaikan dan amalannya, ialah syurganya. Iaitu dengan sebab Aisyah pernah bertanya kepada baginda Rasul, wahai Rasulullah, apabila Aisyah dapat malam Lailatul Qadar, apakah doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW? Maka Rasulullah mengajari Aisyah dengan doanya agar kita sentiasa memburu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Ini doa yang Rasulullah ajari kepada Aisyah bila mana bertemu dalam malam Lailatul Qadar. Ya Allah, kami mohon redha dan syurga-Mu, dan kami minta lindung daripada kemurkaan dan azab-Mu dalam bentuk api neraka. Jadi bila redha Allah dah turun kepada kita, maghfiratullah, keampunan Allah dah turun kepada kita, dhamanullah kita dapat, iaitu Allah janji syurga kepada kita. Dan yang terakhir, alif dan nun yang membentuk kalimah Ramadan, iaitu itqun minan nar. Apa yang Ramadan tawarkan kepada kita? Iaitu Ramadan tawarkan pelepasan daripada api neraka. Hadirin mukminin, tuan-tuan yang dikasihi Allah, apabila kita mula memahami Ramadan bukanlah seperti bulan-bulan yang lain. Allah Ta'ala besarkan Ramadan dengan tuntutan berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Allah Ta'ala besarkan Ramadan dengan hebatnya tawaran dalam bulan Ramadan dalam bentuk redha Allah, keampunan Allah, maghfiratullah, dhamanullah, janji Allah, dan juga itqun minan nar. Allah Ta'ala ingin membebaskan kita daripada bahaya api neraka. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita tanamkan rasa rindu dengan rindu yang cukup dalam, bahawa kita sekarang diizinkan Allah dipanjangkan usia dalam bulan Ramadan yang Allah Ta'ala besarkan dia. Ayuh, marilah kita sama-sama membesarkan tuntutan dan syiar Allah agar Ramadan ini tidak berlalu dengan sia-sia dalam kehidupan sebulan di bulan Ramadan ini. Ayuh tuan-tuan dan puan-puan, hadirin mukminin mukminat yang dikasihi Allah, maka Pusat Islam USM ingin menyeru kepada semua, kita boleh memperpanjangkan kebajikan dalam bentuk sedekah ataupun sumbangan,
kerana Pusat Islam USM mengharapkan sumbangan tuan-tuan dalam bentuk e-derma ke tabung Masjid USM dan juga ke tabung Ramadan, agar kita menghidupkan juga ihya Ramadan melalui jamuan masakan iftar kepada pelajar dan juga sahur kepada pelajar, terutamanya pelajar yang terkandas dalam PKP. Dan yang paling penting ialah agar kita boleh melestarikan tuntutan Ramadan. Ramadan bukan sekadar berpuasa, tetapi Ramadan ada hak-hak yang mesti kita penuhi dalam bentuk sumbangan kepada insan-insan yang lebih memerlukan. Terima kasih kepada semua.